Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia Allah Ta'ala berikan pada kita kesempatan dan juga ruang waktu untuk kita menyambung perbahasan daripada mukhtasar mazhab akidah dan firqah umat Islam. Kita masih lagi di bawah kelompok Khawarij. Kita nak bahas beberapa kumpulan lagi daripada Khawarij. Kemudian kita akan masuk kepada kelompok Mu'tazilah. Jadi kita tengok ada 3 kelompok yang berbaki daripada Khawarij yang nak kita sambung perbahasan pada malam ni. Kita tengok perbahasan yang seterusnya, iaitu kelompok Khawarij yang bernama Al-Jazimiyah. Al-Jazimiyah ni siapa? Pengikut kepada seorang Al-Hazimiyah, bukan Jazimiyah tapi Al-Hazimiyah. Al-Hazimiyah ni siapa? Pengikut kepada satu orang lelaki yang bernama Hazim bin Ali. Antara ajaran yang terdapat dalam kelompok Al-Hazimiyah ni, mereka berpegang seperti mana kelompok Qadariyah, iaitu menolak qadar ketentuan Tuhan, semuanya berlaku dengan pilihan kita. Istita'ah dan juga masyiah seperti pegangan kelompok Qadariyah. Maknanya mereka menolak secara total apa sahaja benda yang kita lakukan ni, tidak ada campur tangan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, mereka menangguh pendapat berkenaan dengan kedudukan Ali radhiyallahu anhu dengan tidak berterus terang menghukumnya. Maknanya bila mana tanya tentang Ali, apa status Ali? Adakah Ali ni termasuk daripada kelompok yang kita boleh perangi dia? Mereka diam. Tak seperti mana Khawarij yang lain sebelum ni. Dan mereka berterus terang menghukum sesat kepada yang lain. Untuk Ali radhiyallahu anhu, mereka tidak katakan keputusan yang jelas. Tapi untuk kelompok lain ataupun untuk sahabat-sahabat yang lain, mereka melakukan ataupun mereka menzahirkan hukuman mereka, iaitu hukuman sebagai sesat dan juga kafir. Tak banyak sangat perkara yang kita boleh tengok dalam Al-Hazimiyah ni. Sebab ni ialah pecahan-pecahan yang mundarisah. Mundarisah ni maksud dia apa? Yang sudah hampir hilang pada zaman-zaman awal dululah. Maknanya sekarang ni lagilah hilang. Tidak ada benda tu. Seterusnya ialah Asy-Syabibiyah. Mereka ini ialah pengikut seorang lelaki yang bernama Syabib An-Najrani. Menurut setengah para ulama, Syabib bin Yazid Asy-Syaibani, mereka itu berasal daripada golongan Al-Bahsiyah ataupun Bahaisiyah. Boleh sebut dengan dua-dua sebutan. Kemudian mereka telah menyendiri daripada Al-Bahsiyah ataupun Al-Bahisiyah. Mereka mengharuskan perempuan menjadi imam, pemimpin.
di mana mereka melantik ibu kepada Syabib yang bernama Ghazalah menjadi imam selepas daripada Syabib dibunuh. Ketika mana Syabib bin Yazid Asy-Syaibani ini memasuki Kufah, bandar Kufah di Iraq, lalu menjadi imam sembahyang subuh dan membaca suratul Baqarah pada rakaat yang pertama dan surah Ali Imran pada rakaat yang kedua dan berkhutbah kepada orang ramai. Jadi salat subuh tu dia baca surah Baqarah habis 286 ayat dan baca Ali Imran habis. Agak-agak pukul berapa siap? Subuh tu. Maknanya pukul 10 kot lah. Sebab bacaan surah Baqarah ni maybe ambil take time lebih kurang 3 jam ataupun 4 jam. Kalau orang yang bacaan standard, bacaan yang orang kata apa yang lancar, satu juzuk dia boleh baca 1 jam. Average dia, purata dia. Surah Baqarah ada hampir 3 juzuk. 2 juzuk nak habis juzuk yang ketiga, tapi tak habis juzuk ketiga. Maknanya kita kata 3 jam. Tambah lagi dengan surah Ali Imran. Okay. Sebab tu saya kata, kelompok-kelompok sesat ni bukan orang yang malas buat ibadat. Mereka daripada kelompok yang rajin beribadat. Sama yang dah kita bahas pada perbahasan Imamiyah ataupun Syiah sebelum ni, mereka bukan orang yang malas. Jangan kita ingat kelompok sesat ni yang malas saja. Zaman kita ni mungkinlah kelompok sesat ni yang malas sembahyang. Okay. Zaman dulu kelompok sesat ni dia sembahyang lebih daripada golongan-golongan yang disebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab mereka ada sifat melampau. Okay. Jadi Syabib ni dia telah mengimamkan salat subuh dengan baca 2 surah yang terpanjang, 286 ayat tambah 200 ayat daripada Ali Imran. Lepas pada tu khutbah. Okay. Dan kelompok ini mereka menerima validnya, sahnya perempuan menjadi pemimpin. Okay. Isu perempuan jadi pemimpin boleh ataupun tak boleh. Tak mau cakap dari segi Khawarij ni, nak bercakap dari segi kita-kita ni dulu. Okay. Boleh ataupun tidak seorang perempuan menjadi pemimpin? Para ulama khilaf tentang isu ini. Perempuan boleh ataupun tidak jadi pemimpin, ada beberapa permasalahan yang perlu dijelaskan. Yang pertama, perempuan menjadi pemimpin tertinggi bagi sebuah pentadbiran ataupun negara. Sebuah negara, dia pemimpin paling tinggi. Boleh ataupun tidak? Jumhur mengatakan tak boleh. Maknanya yang jadi kepala, macam sekarang yang di Pertuan Agong tu bukan sultan, tapi sultanah. Ataupun nak panggil apa sajalah, nak panggil ratu ke, nak panggil queen ke, ikutlah. Bagi perempuan. Yang tu sebahagian para ulama kata tak boleh perempuan. Tapi kalau perempuan nak jadi pemimpin pada departmen bawah, maknanya pecahan-pecahan kepada kumpulan bawah, dia nak jadi pemimpin bagi kawasan ni tapi berpayung pada pemimpin yang lebih tinggi. Macam situasi kita di Malaysia ni lah. Kalau kita tengok pengetua sekolah perempuan, ketua polis perempuan, macam kita perlih ketua polis negeri perempuan, pergi dekat JPJ pun perempuan juga pengarah dia perlih ni ramai perempuan. Okay. Kalau dia lah yang paling terbaik menjadi tempat, menjadi orang yang boleh mengisi tempat itu, maka tidak apa. Tapi kalau ada yang lebih baik daripada lelaki, utamakan yang lelaki dulu. Okay. Sebab dalam Al-Quran menceritakan pada kita tentang adanya kisah pertembungan apa? Pertembungan pemimpin lelaki dan juga pemimpin perempuan, iaitu Sulaiman dan juga Bilqis ataupun Balqis. Maknanya nak tunjuk pada kita benda tu normal. Ratu Balqis itu menjadi pemimpin tertinggi di sebuah kerajaan nama dia Sabak. Sabak ni duduk di mana? Sabak ni duduk di dalam negara Yaman hari ni. Ada orang kata Sabak tu lagi luas daripada Yaman. Dia tamadun, dia bukan negara. Ada yang kata Sabak itu satu bahagian saja daripada Yaman. Wallahu a'lam. Saya sendiri pernah sampai di kawasan ni, nama dia Ma'rib. Kawasan peninggalan Sabak, kerajaan Sabak. Dia separuh Yaman, separuh lagi border Oman. Tempat yang cuaca dia cantik,
Cuaca dia tak terlalu panas, tak terlalu sejuk. Ada tumbuhan-tumbuhan yang negara Arab lain tak ada. Termasuklah ada buah nyok, kelapa. Negara Arab ni tak ada kelapa. Tapi di kawasan peninggalan kerajaan Sabak tu, yang paling luas ialah dalam wilayah Oman, nama dia Salalah Oman. Salalah tu dengan air terjunnya, dengan macam-macam. Dia ada padang pasir, dia ada pantai, dia ada air terjun, dia ada hutan. Jarang negara yang ada semua tu. Macam kita Malaysia, padang pasir tak ada. Kita ada hutan, kita ada pantai, kita ada sungai-sungai. Padang pasir tak ada. Negara Arab dia ada padang pasir. Dia tidak ada hutan, tidak ada sungai. Tapi di Salalah ni dia ada semua. Semua benda ada, padang pasir ada, semua ada. Negara yang cantik, tempat yang cantik. Dan rakyat dia, orang kata apa, memaksimumkan penggunaan bahan semula jadi ni. Bahan semula jadi yang orang kata apa, boleh membantu urusan hidup. Di Salalah ni dia terkenal ada satu jenis kain tekstil. Kain yang dibuat daripada apa saya tak ingat, tapi dia dicelup dengan satu campuran tumbuhan. Kain tu kalau pakai, nyamuk tak dekat dengan kita. Mengikut orang yang beritahu tu lah. Dia kain tu macam warna ungu. Kain tu kalau kita pakai, dia nyamuk tak dekat. Bukan orang kata apa ada jampi apa pun. Bahan yang dicelup tu menyebabkan nyamuk tak suka, serangga-serangga ni tak suka. Jadi itu sebahagian kemahiran. Macam kita orang Melayu lah, kita ada tekstil nama dia kain cindai. Cuma orang kita ni sebut cindai, dia nampak hantu dulu. Cindai ni tak ada kena-mengena pun dengan hantu. Cindai ni ialah satu kain yang dibuat daripada serat tumbuhan tertentu yang ada orang kata apa bahan-bahan yang boleh membantu satu orang tu kalau dia berada dalam kecemasan. Sebahagian mengatakan dalam kain cindai ni dia ada penicillin, bahan yang boleh tahan darah, membekukan darah bila mana orang tu luka. Itu ialah kemahiran orang-orang Melayu kita. Memang orang Melayu kita ni dia tahu tumbuhan-tumbuhan yang boleh dan sesuai dibuat ubat. Okay. Cuma nak katanya kalau kita pergi ke kerajaan Sabak tu, hebat kerajaan dia, kesan peninggalan dia tu. Jadi pemimpin dia perempuan, dan negara Yaman ni menyaksikan beberapa kali mereka dipimpin, diperintah oleh perempuan. Dalam Quran dia fokus kepada Malikatu Sabak, Ratu Sabak. Cuma dalam riwayat Israiliyat dia sebut Balqis ataupun Bilqis. Yang tepat ialah dengan baris bawah, Bilqis. Lepas pada tu Yaman telah diperintah sekali lagi oleh perempuan, iaitu pada zaman tertegaknya kerajaan Fatimiyah di Mesir. Kerajaan Fatimiyah menjadi naungan besar. Mereka lantik wakil mereka di Yaman, nama dia Malikatu Arwa, perempuan. Ratu Arwa nama dia, Queen Arwa. Dan dia berfahaman Syiah Ismailiyah, perempuan. Sebab tu kalau kita pergi di kawasan Sa'dah di Yaman ni, Sa'dah ni kawasan Houthi ramai. Houthi ni yang duk buat trouble di Yaman sekarang ni lah dengan kerajaan dia. Okay. Situ ada kubur beberapa tokoh-tokoh besar di sisi Ismailiyah. Antaranya ialah Imam Hadi, ni tokoh besar dalam Ismailiyah. Yang kedua ialah Malikatu Arwa. Dua ni. Imam Hadi ni ulama lah di sisi Ismailiyah. Dan bila mana mereka ada apa-apa yang kita sebut sebagai upacara keagamaan, antara bentuk upacara keagamaan yang dibuat ialah mereka akan tawaf di kubur Imam Hadi dan juga tawaf di kubur Malikatu Arwa. Dan pengikut-pengikut Ismailiyah di luar pada Yaman, mereka pun juga datang berhijrah, bukan berhijrah, ziarah ke Yaman untuk pergi situ, terutamanya daripada India dan Pakistan. Masih berlaku sampai sekarang di dalam masjid, sebab kubur Imam Hadi tu dia dekat dengan mihrab masjid ni, tepi-tepi ni. Dan pengikut Ismailiyah mereka akan berebut-rebut nak semayang, nak sujud tu betul-betul dahi tu bagi kena kubur Imam Hadi. Dan benda tu normal berlaku di sana, sebab itu ialah pegangan setempat. Cuma saya nak katanya ialah Yaman mengalami beberapa kali diperintah oleh perempuan. Jadi isu perempuan boleh jadi pemimpin ataupun tidak bukan isu baru, tapi isu tu isu lama. Samalah dengan kelompok
Khawarij ni nama dia Asy-Syabibiyah ni, mereka telah angkat ibu kepada Asy-Syabib bin Syabib bin Yazid Asy-Syaibani ni, ibu dia Ghazalah menjadi pemimpin. Okay. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi yang terkenal dengan ganas itu telah menghantar 3 orang panglima dan bala tenteranya. Waktu dia jadi gubernur di Mekah, dia ni Sunni, dia ni Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi dia kejam. Bahkan ada riwayat dia bunuh para sahabat, sebahagian sahabat. Tetapi dikalahkan satu demi satu. Akhirnya Hajjaj bertindak dengan bala tenteranya, tetapi Ghazalah dan bala tenteranya memaksa Hajjaj lari bertempiaran sehingga seorang penyair mempersendakan Hajjaj. Maknanya waktu pemerintahan Asy-Syabibiyah ni di Kufah pada waktu tu, gubernur Mekah ni wakil kepada khalifah serang rapat Ghazalah, perempuan ni. Dia orang angkat imam tu perempuan, tapi menang, yang perempuan tu menang. Sehingga dia tengok tentera Hajjaj tu lari, penyair dia, dia memang zaman dulu ni bila mana dalam perang, dia memang ada tukang syair. Tukang syair ni kerja apa? Kerja dia ialah untuk melantunkan, mendendangkan syair-syair yang menaikkan semangat untuk dia berjuang, untuk para prajurit ni berjuang. Macam kita pun sekarang ni dalam tentera pun dia ada lagu-lagu yang orang kata apa, yang naik semangat, cuma dia tak bunyi syair lah. Macam kita tanya tentera lah, tentera-tentera darat kita ni, dia ada lah lagu-lagu dia. Tapi kalau kita pergi ke negara Arab, tuan-tuan boleh tengok, tuan-tuan buka YouTube, tuan-tuan tengok tahun berapa saya tak ingat, mula-mula Raja Saudi sekarang, Malik Salman, dia baru-baru ditabalkan jadi raja selepas kemangkatan Raja Abdullah tu. Antara benda yang dia buat ialah dia kumpul tentera semua negara-negara Islam termasuk Malaysia pada waktu tu. Sebelum yang seorang tu jadi Menteri Pertahanan, yang seorang tu dia minat klien sikit, jadi dia tarik balik tentera Malaysia pada waktu tu. Tuan-tuan carilah Menteri Pertahanan Malaysia yang keberapa. Cuma nak katanya dia tak minat sikit yang flow pada Saudi ni. Okay. Tuan-tuan tengok dia punya pertunjukan tu, dia lantik satu orang penyair. Tuan-tuan boleh cari dalam YouTube. Nama dia Ra'id Mish'al. Ra'id ni maksudnya General Mish'al. Dia ni terkenal sebagai satu orang yang bersyair, syair yang penuh semangat. Di semua orang kata apa, perarakan ketenteraan ni, perbarisan ketenteraan ni, dia akan ada slot dia bersyair. Kita yang Melayu tengok melopong, tak tahu apa dia sebut. Cuma bagi dia orang, dia semangat. Dia semangat. Sehingga raja dia pun naik semangat. Okay. Jadi tentera kepada Ghazalah Asy-Syabibiyah ni, dia kata, asadun aliyun wa fil hurubi ni'amah ribda'un tajfalu min safiris safir halla barazat ila Ghazalah fil wagha bal kana qalbak fi janahi ta'ir sada'at Ghazalah qalbuhu bi fawaris tarakat madabiruhu ka amsid dabir. Maksud dia apa? Dia adalah singa apabila bertindak terhadapku. Rupanya di medan perang burung kasawari yang pengecut. Singa melarikan diri daripada suara yang berbunyi. Mengapa kamu tidak berani menentang perempuan Ghazalah itu di medan perang? Bahkan hatimu yang penakut itu berada di 2 sayap burung. Perempuan Ghazalah itu mengecutkan hatinya dan pahlawan berkuda. Awak-awak bertempiaran pengecut mundur paling tercorot. Okay. Daripada syair tu, dia umpamakan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi tu asad. Asad tu maksud dia apa? Singa. Ghazalah tu burung kasawari. Satu benda yang pelik, satu benda yang memalukan, bila mana singa yang gagah takut pada burung. Itulah syair dia. Syair tu menganjing lah. Dia kata apa Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi duduk di kampung dia, punya dabik dada, kata kita ni kuat, kita ni mampu. Akhirnya bertembung dengan Ghazalah, lari bertempiaran. Itu antara bentuk-bentuk syair yang dilantunkan oleh pihak Ghazalah. Selain daripada itu, antara ajaran golongan ini, yang pertama, harus untuk tidak melantik imam. Kalau keadaan tu macam tegang, lantik imam, orang kata apa, kucak kecil, jadi dia tak lantik. Kalau zaman kita ni, kalau buat pilihan raya jadi kelang kabut, tak payah buat. Pakai tukar yang sambung aja. Yang tu lebih baik.
Itu bagi fahaman kelompok Asy-Syabibiyah ni. Yang kedua, sahnya khilafah Abu Bakar, Umar dan adapun Uthman dan Ali sah pada peringkat awal sahaja. Mereka tak lajak lebih untuk kafirkan Abu Bakar dan juga Umar. Mereka cuma problem pada Uthman dan juga Ali. Dia kata Uthman ni okey 6 tahun je. Ali pun berapa tahun yang awal je. Yang kemudian tu dah rosak dah. Okay. Yang ketiga, bersepakat dengan Khawarij yang lain menghukumkan kafir kepada orang-orang yang mengerjakan dosa besar. Khawarij memang macam itulah. Itu syiar Khawarij, mengkafirkan pelaku dosa besar. Di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar belum lagi kafir selama mana dia tidak melakukan dosa syirik. Yang keempat, kanak-kanak orang kafir hukumnya kafir sehingga dia baligh dan beriman. Budak kecil yang lahir daripada family non-muslim, mereka juga diletakkan sebagai kelompok yang kafir. Yang kelima, berpegang dengan ajaran Mu'tazilah dalam perkara qadar. Dalam isu qadar diikut Mu'tazilah. Nanti kita akan bahas Mu'tazilah lepas pada ni dah terakhir ni. Okay. Demikianlah secara ringkas pengenalan golongan Khawarij dan pecahannya dan beberapa mazhab yang kecil yang tidak dinyatakan secara terperinci. Bahkan kebanyakannya telah pupus dan dalam lipatan sejarah. Okay. Penutup bagi isu Khawarij ni, saya nak sebut beberapa poin. Khawarij ni apa dia? Definisi dia, golongan yang keluar memberontak terhadap pemimpin yang sah. Ada beza. Bukan golongan yang keluar mengkritik. Ini orang mudah tergelincir. Dia cepat nak khawarijkan orang hanya kerana orang tu kritik. Kritik tak jadi khawarij. Sebab benda yang sama pernah berlaku pada zaman Umar. Umar Al-Khattab, dia pergi ke pasar. Dia jumpa seorang perempuan tua. Yang mana perempuan tua tu salah seorang daripada perempuan yang telah Nabi sahkan. Dia tu ada isu apa saya tak ingat sebab sebut sepintas lalunya. Cuma dia tu ada isu dengan suami dia. Allah Ta'ala benarkan dia sehingga turun ayat Quran. Dan Umar ni kenal perempuan ni daripada zaman Umar kecil lagi. Bila mana perempuan saya tak ingat nama, dia sahabiah lah, sebab dia sempat jumpa Nabi. Okay. Kerana dia turun ayat Quran. Okay. Ketika mana Umar dah jadi Khalifah Amirul Mukminin, Umar pergi ke pasar. Dia yang tua tu tengok Umar. Umar masa tu tengah tegak, taklah muda sangat, cuma usia yang dewasa. Okay. Dia pun kata kepada Umar, "Ittaqillah ya Umar." Dia kata, "Bertakwalah kamu kepada Allah wahai Umar. Aku mengenali kamu semasa kamu dipanggil Umair." Kata perempuan tu, "Aku ni kenal kamu pada kecil lagi." Pembantu Umar, pegawai yang mengiringi Umar tu, dia kata, "Laqad kassarti ala amiral mu'minin ya ummah." Kamu ni betul cakap banyak betul lah makcik. Dia kata pada Umar, "Jangan sebut benda tu." Umar kata, "Da'ha, biarkan dia, kerana suaranya telah didengar oleh Allah Azza wa Jal." Sebab suara dia tu pernah turun ayat Quran. Saya nak katanya apa? Dia kritik pemimpin depan-depan. Dia macam cara dia sebut tu ada benda yang dia tak puas hati pada Umar. Tapi Umar terima. Dia tak ada Khawarij. Okay. Yang kata Khawarij ni, dia tengok, dia pun bingkah cari senjata. Keluarkan senjata daripada sarung dia. Ada niat nak memerangi pemerintah. Yang tu yang disebut dengan Khawarij. Dan dah kita sebut panjang lebar sampai 12 pecahan ataupun 14 pecahan daripada Khawarij. Dia punya persamaan umum dia ialah mereka keluar memberontak terhadap pemerintah, terutamanya Uthman dan juga Ali. Okay. Selesai untuk Khawarij. Okay. Sekarang kita masuk Mu'tazilah. Okay. Mu'tazilah, mereka ialah satu golongan dalam masyarakat Islam yang menganut satu fahaman yang lahir dengan berpandukan kepada hujah-hujah aqliyah yang lebih banyak daripada nas Al-Quran dan Sunnah. Mereka mengedepankan hukum akal berbanding Al-Quran dan Sunnah. Fahaman ini timbul berpunca daripada pengaruh ilmu falsafah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab di zaman kerajaan Abbasiyah. Zaman Khalifah Abbasiyah ni, orang-orang yang masuk Islam ialah orang-orang yang memiliki tamadun hebat waktu dia belum masuk Islam dulu. Jadi waktu dia belum masuk Islam tu mereka dah hebat.
mereka ada teori-teori hebat, mereka ada silibus ilmu yang hebat. Antaranya ialah ilmu falsafah. Falsafah ni apa tuan-tuan? Bila mana sebut falsafah dalam kitab kita dahulu, maksudnya satu ilmu yang fikir benda yang tak boleh dicerak dengan panca indera. Dalam istilah moden dia panggil metafizik. Fikir tentang kejadian Tuhan. Tak mampu kita nak fikir. Tapi falsafah ni dia nak fikir. Mereka telah menyusun satu ilmu untuk fikir dan untuk mengatasi orang-orang yang ada problem tak lepas fikir benda ni. Sebab tu isu ilmu falsafah ni dia ada pro dan con. Sebahagian besar para ulama mereka melarang kebanyakan orang Islam terlibat dengan ilmu falsafah. Antaranya ialah Abu Hanifah, antaranya ialah Imam Malik. Mudah cerita, imam 4 mazhab ni memang tidak benarkan mana-mana orang yang tanya dia orang untuk terlibat dengan ilmu falsafah. Sehingga ada kata-kata yang disandarkan kepada Imam Syafi'i, kamu terjatuh dalam dosa besar yang lain lebih baik daripada kamu terjatuh dalam ilmu falsafah tu. Dia ada macam-macam section lah ilmu falsafah ni. Cuma ilmu falsafah yang pergi pada perbahasan ketuhanan yang orang kata apa, yang tidak ada penghujung, alla muntaha istilah dia. Tidak ada penghujung. Okay. Jadi Mu'tazilah ni mereka terkesan kerana tersebarnya ilmu falsafah itu. Fahaman ini berkembang dengan pesat di abad kedua Hijrah apabila berlakunya pengaruh ilmu asing dengan percampuran umat Islam. Abad kedua ni ialah waktu hidup Imam Syafi'i, waktu hidup Imam Ahmad ni. Okay. Ketika mana umat Islam dengan umat yang lain dengan pesatnya menganut Islam, gerakan penterjemahan di zaman itu khususnya di zaman Al-Mansur dan juga Al-Ma'mun. Kitab-kitab daripada bahasa lain diterjemah untuk diambil manfaat sebab atas nama penyelidikan. Okay. Pada awalnya mereka tidak terlibat dengan pergolakan politik, tetapi mereka menjadi terjerumus ke dalam pergolakan politik apabila adanya usaha di kalangan mereka untuk mempengaruhi ketua negara supaya menganut fahaman mereka. Mana nak suruh fikir dengan hujah akliyah semata-mata. Bahkan mereka berjaya menarik beberapa orang ketua negara sehingga menjadi penganutnya. Maknanya ada sebahagian daripada khalifah-khalifah yang terkesan. Antara kemuncak yang paling hebat ialah pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal, iaitu fitnah Quran itu makhluk. Sehinggalah Quran itu dibahas. Quran tu kalam nafsi ke? Quran tu makhluk ke? Quran tu kalamullah. Kalau kita baca lambat ni kita akan tengoklah. Itulah 3 keadaan yang berlaku pada isu Quran tu. Quran tu bukan makhluk, kalamullah. Yang pertama, itu pegangan ahlu hadis, pegangan sebahagian besar para ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal dan juga orang yang ikut flow Al-Hanabilah ni. Yang kedua ialah Quran itu ibarah kalam nafsi. Ibarah kalam nafsi ni apa? Saya sampai kali ini tak faham apa dia ibarah kalam nafsi ni. Sebab ianya ialah satu perbahasan ilmu falsafah yang tidak ada titik pertemuan untuk mendefinisikan kalam nafsi itu apa. Cuma isu dia macam ni. Saya cerita pada tuan-tuan pelan-pelan. Okay. Isu dia ialah mereka terfikir waktu Allah Ta'ala berikan Quran pada Rasulullah, waktu Allah Ta'ala nak turunkan Quran pada Rasulullah, Quran ni dia turun melalui perantaraan Jibril alaihissalam. Itulah satu malaikat yang membawa Al-Quran sebagai perantaraan untuk dibaca, disebut, disemat dalam hati Nabi sehingga Nabi ingat. Sebab tu dalam surah Al-Qiyamah Allah Ta'ala sebut, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jama'ahu wa qur'anah. Wahai Muhammad, jangan tergesa-gesa menggerak-gerakkan lidah kerana takut lupa Quran. Kami dah himpunkan hati kamu supaya kamu ingat Quran tu. Okay. Ada satu kelompok ni dia terfikir waktu Allah Ta'ala dia beri Quran tu pada Jibril, dan waktu Jibril bawa Quran tu pada Nabi, bahasa apa yang menjadi perantaraan antara Allah, Jibril, Nabi? Sebab mereka dah setting dalam kepala mereka, Allah Ta'ala ni kalau dia berkata-kata dia tak sama dengan makhluk. Berkata-kata dia tak ada bunyi.
berkata-kata dia tak ada huruf. Bukan macam kita. Sebab segala benda yang ada bunyi, ada huruf, itu makhluk. Itu bagi kelompok itu. Sebab tu mereka tak boleh terima ataupun mereka berputar, terbelit pada ayat wa kallamallahu Musa taklima. Allah Ta'ala berkata-kata dengan Musa ketika mana Nabi Musa menerima wahyunya di lembah tua di Bukit Tur Sina. Dia orang nak faham, Nabi Musa ni dia dengar bunyi macam mana? Bunyi yang macam suara orang ke? Bunyi yang ada himpunan huruf-huruf ke? Ataupun dia hanya lintasan hati yang merupakan ibarat? Sebab tu dia orang sebut ianya ialah ibarat kalam nafsi. Ianya ialah satu lintasan hati yang datang, lalu diterjemahkan, lalu disampaikan pada Nabi. Okey. Benda ni tuan-tuan, saya nak cerita, tuan-tuan tak perlu fikir pun. Cuma dulu ada orang dia rajin fikir. Bila mana dah ada orang rajin fikir, kita yang kemudian ni malas ke, tak suka ke, kena bincang juga macam mana pun. Sebab benda tu sudah disebut, sudah berlegar, sudah orang kata apa, bermain di mulut-mulut kebanyakan orang. Okay. Cuma alhamdulillah lah, kita sekarang di Malaysia ni, isu khalqul Quran tu bukan isu yang kita bincang dah pun. Malaysia ni isu apa yang panas? Isu Wahabi lah kot kalau panas pun. Tak ada isu lain lah kita ni. Maknanya pelik sikit, kenalah, kena cop tu lah, tak ada cop lain. Okay. Cuma nak katanya zaman tu ialah isu khalqul Quran. Sebab tu dia orang nak trace satu orang tokoh cendekiawan ni, bila mana tanya Quran tu kalamullah ke makhluk, ada yang sangat terkesan dengan pemikiran falsafah, terus dia orang kata makhluk. Antaranya ialah Az-Zamakhsyari. Zamakhsyari yang tulis tafsir Al-Kasyaf. Saya ingat dulu di Jordan, seorang je tokoh ulama yang mengajar, tu pun dah meninggal beberapa bulan yang lepas, iaitu Syekh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Ini satu orang ulama daripada Palestin, duduk di Jordan. Dia degree, master, PhD dalam bidang tafsir. Dia ajar tafsir Al-Kasyaf tu. Tafsir Al-Kasyaf ni tafsir Mu'tazilah. Tapi dalam tu kita boleh ambil manfaat fawaid balaghiyah. Balaghah dia, sastra-sastra dia hebat. Kalau kita baca tafsir Al-Kasyaf ni, permulaan mukaddimah tafsir tu dia sebut apa? Alhamdulillahilladzi khalaqal Quran. Segala puji bagi Allah yang telah mencipta Quran. Kita pegang Quran tu kalamullah. Dia sebut macam tu. Okay. Saya tak nak cerita panjang-panjang. Cuma saya nak katanya essence of Mu'tazilah ni, pemikiran intipati Mu'tazilah ialah pada isu Quran itu makhluk ataupun tidak. Itu isu dia. Sebab tu kita akan tengok pertemuan antara Imam Ahmad bin Hanbal dengan tokoh hebat daripada kelompok Mu'tazilah, iaitu yang bernama Ahmad bin Abi Du'ad. Dia bukan orang sembarangan. Walaupun dia tak betul, tapi orang yang pandai juga dalam berhujah, pandai juga dalam melontarkan kata-kata sehingga pemerintah rasa apa yang dia bawa tu valid, sah untuk dimasyarakatkan. Sebab tu khalifah yang bersama dengan Ahmad bin Abi Du'ad ni, yang lawan Ahmad bin Hanbal ni, mereka setuju dengan isu khalqul Quran ni. Sebab logik-logik yang dibentangkan tu memang logik yang boleh difahami oleh akal dan logik yang boleh diterima. Okay. Kemudian kita tengok lagi, pada awalnya mereka itu terlibat dalam pergolakan politik sehingga terjadi kepada isu akidah. Okay. Terdapat kekhilafan di kalangan ulama kenapa mereka diberi nama Mu'tazilah. Menurut pendapat Al-Baghdadi, sebab mereka dinamakan Mu'tazilah ialah kerana mereka terpencil. Mu'tazilah ni maksudnya i'tizal. I'tizal ni maksud dia terasing. Okay. Daripada pendapat umat Islam umumnya, berhubung dengan hukum orang-orang yang mengerjakan dosa besar, iaitu mereka berpendapat hukumnya di antara iman dan kufur, yakni tidak mukmin dan tidak kafir. Okay. Mu'tazilah ni dia ada satu part yang kalau kita belajar bab ni, kita akan nampak apa yang orang nak fikir pun kita tak tahu. Okay. Dia kata manusia ni dia ada beberapa kelompok. Dia ada beriman, dia ada kafir. Yang kita duk faham macam itulah, yang kita duk baca Quran. Beriman, kafir, munafik. Munafik ni Muslim, tapi dia buat dosa yang boleh menghumbankan dia dalam neraka.
Cuma Mu'tazilah dia special. Dia ada manzilah bainal manzilatain. Kelompok yang duduk tengah, tak ke neraka, tak ke syurga. Sebab tu saya kata, orang yang rajin fikir tanpa orang suruh kadang-kadang menyusahkan kita. Tuan-tuan tengok, dia orang yang suka fikir. Suka fikir. Pemikiran dia tu tak hebat pun, tapi dia suka fikir. Kerja pun tak selesai. Kadang-kadang dia bawa masalah. Kalau ada dalam AJK mesyuarat yang ni, pening ahli-ahli yang lain. Sebab nak kena layan, dia suka fikir. Sama ada dia fikir kemungkinan-kemungkinan yang tak berlaku. Cuma saya nak katanya, orang yang suka fikir ni, dia bertitik tolak daripada sifat assume, sangkaan. Dia buat possibility, kemungkinan. Mungkin ke Tuhan nak bercakap dengan Jibril dalam bahasa Arab? Tak mungkin, dia kata. Takkanlah Tuhan bercakap dengan Jibril ada suara, ada bunyi. Orang tak suruh fikir pun. Okay. Cuma saya nak katanya, manusia dia mungkin terlintas, tapi bukan dengan cara tu untuk dia layan lintasan itu. Menurut Asy-Syahrastani, Al-Milal wan Nihal, penulis kepada Al-Milal wan Nihal, mereka dinamakan Mu'tazilah ialah apabila pemimpin mereka yang bernama Wasil bin Ata Al-Makhzumi, dia digelar Ghazal Al-Altha, iaitu tidak menyebut huruf ra. Wasil bin Atta ni, dia ada satu penyakit, dia telo tak boleh sebut huruf ra dengan betul, walaupun dia tu Arab. Okay. Dia bertelingkah dengan gurunya Hasan Basri. Hasan Basri ni siapa? Tabi'in. Okay. Berhubung dengan masalah orang yang mengerjakan dosa besar, lalu Wasil memisahkan diri daripada Hasan Al-Basri dan mengadakan halaqah ilmu yang berasingan dalam masjid yang sama. Lalu Hasan berkata, i'tazalana Wasil. Hasan Basri kata, telah memencilkan diri Wasil, iaitu Wasil tak bersama dengan kita dah. Maka mereka menamakan kelompok ini dengan nama Mu'tazilah, iaitu orang yang mengasingkan diri sebab dia punya cara fikir lain macam. Daripada Mu'tazilah ni lah keluarnya satu kelompok yang menyerang Mu'tazilah dengan kaedah ilmu kalam, ilmu falsafah yang dah kita bahas sebelum ni, iaitu Al-Asy'ariyah ataupun Al-Asy'ariyah yang dibawa oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dan digabungkan kaedahnya oleh Imam As-Sanusi sehingga jadilah Asy'ariyah wal Maturidiyah, yang orang duk laung-laung nak letak dalam enactment kerajaan negeri sekarang ni, negeri-negeri tertentu. Itulah cerita dia. Okay. Cuma nak katanya ada pro dan con lah. Sini bukan tempat untuk kita transparent semua isu. Okay. Cuma saya nak katanya ialah dari segi sejarah. Kalau kita faham sejarah, kita akan nampak bagaimana bibit, bagaimana pertelingkahan itu bermula. Okay. Menurut Ibnu Khalqan ataupun Ibnu Khaliqan dalam Wafayatil A'yan, orang yang pertama menamakan mereka dengan Mu'tazilah ialah Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Ni tabi'in. Adalah kalangan ulama besar generasi at-tabi'in. Beliau ialah seorang ulama tabi'in, murid kepada Hasan Al-Basri. Beliau seorang yang buta. Pada suatu hari beliau tersalah duduk dalam majlis ilmu yang dianjurkan oleh mereka yang lari daripada Hasan Al-Basri kerana masalah hukum orang yang mengerjakan dosa besar. Apabila dia mendengar suara yang mengajar itu bukannya Hasan Al-Basri tetapi Umar bin Ubaid, salah seorang daripada mereka yang tersebut, tiba-tiba Qatadah bin Di'amah As-Sadusi berkata, innama haula'il Mu'tazilah, sesungguhnya mereka inilah kelompok yang memencilkan diri. Lalu panggilan itu lekat dan diletakkan kepada kelompok ini dengan nama Mu'tazilah sampai sekarang. Setengah ulama menamakan mereka dengan Qadariyah, tetapi mereka menamakan diri mereka dengan Ahlul Adli wat Tauhid, iaitu yang bermaksud golongan yang menegakkan keadilan dan tauhid. Akhirnya mereka mempunyai beberapa pendapat dan pegangan yang berbeza dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maknanya, ringkas cerita daripada sejarah yang dia sebut ni, mereka terkesan dengan ilmu falsafah sehingga mereka overdose ilmu tu, sehingga mereka tak boleh beza dah. Prioriti nas, tapi nas tu nak kena timbang dengan akal. Sebab bagi mereka, akal lah yang paling kuat, yang paling hebat, yang boleh menimbang segala benda, termasuk nas. Sedangkan kita tahu Quran ni dia ada ayat-ayat yang kita boleh timbang dengan akal, dan ada juga ayat-ayat yang memang luar daripada kuasa akal untuk fikir dia. Itu pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah.
sehingga keluarnya Mu'tazilah. Dan apa beza dia dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Sini penulis hafizahullah dia letakkan 4 ciri. Dalam perkara tauhid, mereka menafikan sifat azali, sifat-sifat kudrat, hayat, sama' dan basar, dan yang lain daripada zatnya. Oleh itu kata mereka Allah itu sami', hayyun dan basir. Dia buang sifat azaliyah, iaitu sifat yang sedia ada pada Tuhan. Maknanya dia orang faham sifat-sifat ni dia baru terbit selepas Tuhan buat makhluk. Sebelum Tuhan buat makhluk, sifat tu tidak ada pada Tuhan. Tuhan ni baru boleh mendengar selepas daripada ada makhluk yang dia nak suruh makhluk tu dengar dia. Dan dia pun boleh dengar makhluk tu. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau tak ada makhluk pun Tuhan yang boleh mendengar pun. Nah, itu isu dia. Okay. Yang kedua, apabila Allah itu bersifat adil, di antara keadilannya ialah dia menjadikan manusia yang menjadikan perbuatan mereka. Bukannya Allah yang menjadikan perbuatan itu. Oleh itu berlakulah keadilan dalam perkara menghukum ke atas orang yang mengerjakan amal baik dan jahat. Ini pegangan Mu'tazilah. Dia orang kata antara bentuk keadilan Tuhan yang betul menjadikan manusia itu buat perbuatan dia, dan Tuhan tidak ada campur tangan dalam pilihan perbuatan manusia. Macam tuan-tuan malam ni datang ke masjid, bukan taufik, bukan hidayah, memang tuan-tuan yang nak buat. Dia tak ada isu taufik hidayah, tak ada. Yang tu dalam forum hal ehwal Islam je duk sebut. Okay. Bagi dia orang tak ada. Okay. Jadi dia orang serah bulat-bulat pada Tuhan. Sebab dengan cara serah bulat-bulat itulah tanda keadilan Allah Azza wa Jalla. Jelasnya benda ni menyeleweng dan bukan benda yang betul. Okay. Yang ketiga, mestilah umat Islam itu mempunyai imam yang memimpin mereka bagi meluluskan hukum dan menegakkan hukuman had. Kena ada imam. Macam Syiah juga kena ada al-wilayah. Nak tertegak hukum ni kena ada imam, kena ada negara. Tetapi imamah itu tidak wajib mengikut hukum syarak. Macam tu pula. Kalau ada imam, pemimpin itu tidak tertakluk untuk ikut semua hukum syarak. Sebab ada hukum-hukum syarak itu boleh ditimbang dengan akal. Ada hukum-hukum syarak itu tidak realistik dan tidak relevan untuk dilakukan pada waktu itu. Kena tangguh dulu, kena buat waktu lain, ataupun mangsuh, ataupun tukar. Okay. Kalau manusia boleh bertolong menolong dan menegakkan keadilan sesama mereka tanpa imam, maka tidak perlu dilantik imam. Ini juga pegangan mereka. Kalau mereka boleh hidup elok tanpa ada pemimpin, tidak ada pergaduhan, tidak ada pertelingkahan, maka kekallah mereka tanpa imam. Di samping itu, berlaku kekhilafan di kalangan penganut Mu'tazilah tentang syarat seseorang imam daripada Quraisy. Sebab Nabi sebut jelas, al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin kamu mestilah daripada kalangan Quraisy, kata Nabi. Apa maksud hadis tu? Para ulama ada beberapa kelompok dalam memahami hadis ni. Sebab hadis ni hadis riwayat Bukhari. Nabi kata, yang akan jadi pemimpin umat aku ni mesti keturunan Quraisy. Masalahnya sekarang kita di Malaysia ni berapa orang pemimpin yang betul-betul Quraisy? Perlis ni okey lah, memang raja dia ada nasab Quraisy pun. Okey. Yang lain-lain. Okey. Nabi sebut macam tu, bukan Nabi eksklusifkan Quraisy, tapi Nabi sedang sebut tentang ada, cuma saya kata ada sebahagian ulama dia faham memang Quraisy, totalinya Quraisy, tak boleh orang lain. Yang kedua, mereka kata majoriti di situ siapa? Sebab dalam kelompok Mekah tu yang majoriti, yang berkuasa, yang berpengaruh ialah Quraisy. Maknanya dilantik pemimpin itu daripada kelompok yang berkemahiran, pengaruh dan berkemahiran. Dia bukan kabilah yang famous tapi jahat, tak ada guna juga. Sebab Quraisy ni memang sejarah menjadi pemimpin sudah banyak. Okay. Yang keempat, mestilah paling besar yang menjadi fitnah kepada umat Islam ialah apabila mereka mengatakan kitab suci Al-Quran itu kalamullah yang baharu dan bukan qadim. Dalam pegangan mereka bahawa Al-Quran itu kalamullah yang baharu ialah kerana kata mereka bahawa Al-Quran itu makhluk kerana Allah menciptanya dan menurunkannya kepada Nabi SAW.
pegangan ini telah disanggah dan ditentang habis-habisan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di kalangan mutakallimin. Mutakallimin sini merujuk kepada Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Fuqaha itu ialah Imam Ahmad bin Hanbal dan juga muhaddisin, iaitu para ahli hadis daripada kalangan tokoh-tokoh hadis seperti Imam Bukhari dan juga Abdullah bin Mubarak dan lain-lain. Okey. Jadi itu 4 perbezaan. 4 penanda aras bezanya kita ni dengan Mu'tazilah. Okey. Jadi kita tengok apa lagi yang disebut sini. Dia kata menjadi masalah besar kepada umat Islam apabila golongan Mu'tazilah telah berjaya mempengaruhi kerajaan Abbasiyah di akhir pemerintahan Al-Ma'mun, iaitu pada tahun 218 Hijrah. Ni waktu Imam Ahmad hidup. Imam Ahmad wafat 241. Sehingga menjadi pegangan negara dianuti oleh 2 khalifah. Selepas itu Al-Mu'tasim dan juga Al-Wathiq, dan berakhir pada zaman pemerintahan Al-Mutawakkil, iaitu pada tahun 234 Hijriyah. Cuma saya nak katanya, kalau kita tengok sejarah umat Islam, kita akan tengok umat Islam ni mengalami perbezaan pemimpin, termasuk juga perbezaan pegangan yang dipegang oleh pemimpin tu. Dan ini ialah benda normal. Sebab tu kalau orang dia nak ikut majoriti semata-mata, itu bukan penanda aras kepada benda tu betul. Macam hari ni kita tengok, kita pergi ke negara-negara yang dia punya fahaman dia tu tak betul, tapi mereka ramai situ. Contoh kita pergi di Iran. Walaupun Iran ni tak semua Syiah yang betul-betul Syiah lah, maknanya Syiah yang kebanyakan mereka Syiah atas, kalau macam kita Malaysia kita sebut Syiah atas IC lah. Dia orang pun tak suka pun dengan Syiah tu. Okay. Cuma nak katanya majoriti macam tu. Okay. Jadi yang jadi majoriti bukanlah penanda aras kepada kebenaran. Walaupun perkara ini tidaklah menjadi kafir kerana ianya termasuk dalam perkara yang cabang, dalam perkara kalam maknawi dan kalam lafzi, tetapi ianya sangat membahayakan akidah kerana membawa kepada memperkecilkan kedudukan Al-Quranul Karim. Bila mana tercetusnya idea nak kata Quran ni makhluk, bolehlah tolak Quran. Sebab Quran tu makhluk. Sekarang ni kita kena terima semua Quran. Dan Allah Ta'ala sendiri sebut, siapa yang ambil separuh, tolak separuh, itu ialah orang yang masih bermasalah imannya. Bila mana idea Quran ni makhluk diangkat, dibawa, dimasyarakatkan dan diketengahkan, apa yang kita boleh tengok implikasi dan kesan yang akan berlaku? Quran itu boleh dikritik seluas-luasnya, boleh ditolak, boleh ditimbal balik dengan mana-mana cadangan dan mana-mana buah fikiran orang. Yang kita tahu buah fikiran orang tu kadang-kadang dia bercakap sebab ada kepentingan. Idea dia pun ada kepentingan. Oleh itu, maka ulama muktabar yang menentang tegas apabila kerajaan Abbasiyah di zaman itu memaksa umat Islam supaya menganut fahaman salah ini, umat Islam dan ulama mereka menghadapi tekanan apabila kerajaan Abbasiyah menekan mereka dengan berbagai-bagai cara untuk memaksa mereka menurut peringkat-peringkat dan langkah-langkah yang diambil. Peringkat pertama ialah menghalang ulama-ulama Ahlus Sunnah memegang jawatan-jawatan penting kerajaan. Zaman ni kalau kita tengok dari segi sejarah, ada sebahagian sejarah menggambarkan orang jahat tu berleluasa. Orang yang buat jahat, yang curi, merompak, yang berzina. Tapi orang ahli ilmu yang nak bahas benda ni dengan akademik, mereka diburu, ditekan. Khalifah pun dah jadi tunggang langgang dia punya portfolio. Sepatutnya dia kena dahulukan masalah jenayah, tapi dia pergi dahulukan masalah furuk dalam akidah. Yang macam zaman kita sekarang ni lah, bila mana nampak je kenyataan tu pelik sikit, cepat je surat ni keluar, suruh halang, yang ni tak bagi, pengarah ni tak bagi. Tapi yang jelas-jelas mengarut betul, tak ada apa-apa tindakan pun. Itulah yang berlaku pada zaman Khalifah Abbasiyah pada zaman itu. Nak kata bahayanya benda sesat ni dia jadi sedap. Sebab tu kalau kita baca Quran, Allah Ta'ala sebut dalam surah Fussilat, antara negatifnya benda buruk ni, Allah Ta'ala akan hadiahkan qarin. Wa qayyadna lahum qurana. Orang yang buat benda tak betul ni, buat benda-benda salah ni, Tuhan bagi hadiah kawan rapat yang tak betul. Sama ada kawan rapat tu jin ataupun manusia. Kerja dia apa?
fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum, menghiasi apa yang di hadapan dan apa yang di belakang. Jadi orang-orang yang terlibat dengan benda sesat ni, mereka akan lawan golongan yang tolak dia orang. Tapi yang jelas salah, yang jelas tak betul, mereka tak ambil apa-apa tindakan pun. Okay. Jadi itulah kita punya perbahasan pada malam ni. Orang kata apa? Benda yang kita boleh tengok lah, perkara yang kita boleh tengok. Benda tu ada, kata apa, pro dan con dia. Pro dan con dia lah. Okay. Cuma nak katanya perbahasan awal ni dia bahas dari segi sejarah dulu. Okay. Jadi saya rasa setakat tu ialah kot, dah halang jam pun dah bunyi dah kot. Jadi saya tak nak bahas panjang-panjang dalam bab Mu'tazilah ni. Jadi kita berhenti situ. Cuma kita nak sebutnya ialah fahaman mereka ialah fahaman ahli falsafah, dan mereka terkenal dengan slogan Quran makhluk. Setakat tu saja. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.